Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Nur Aslinda binti Wahab akan menerangkan tentang dasar pembelajaran abad ke-21. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad 21 ialah proses pembelajaran yang berpusatkan murid, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika dalam kehidupan. Kemahiran abad ke-21 merupakan kemahiran yang sangat-sangat diperlukan oleh setiap pelajar pada masa kini. Antara kemahiran-kemahiran yang terdapat ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran 3M, membaca, mengira dan menulis, kemahiran sains dan teknologi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Jika dilihat kepada rajah 5 standard asas PAK 21, pembelajaran PAK 21 adalah berpusatkan kepada murid, di mana semua pelajar perlulah menguasai kemahiran-kemahiran komunikasi, kreativiti, nilai murni dan etika, pemikiran kritis dan juga kemahiran kolaboratif. Bagi mencapai matlamat PAK 21 yang ingin menghasilkan lebih ramai pembelajar sepanjang hayat, iaitu mereka yang mempunyai kemahiran yang pelbagai untuk memastikan kesinambungan dalam kehidupan dan zaman yang sentiasa berubah, maka dengan itu seseorang guru itu perlulah menguasai pelbagai bidang di mana seseorang guru itu hendaklah mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu-isu pendidikan yang terkini, mahir dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran, dan arif menggunakan teknologi terkini dan juga menerapkan nilai-nilai murni bagi tujuan pembentukan akhlak dan sasiah yang baik. Apakah kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam PAK 21 ini? Antaranya ialah elemen-elemen seperti kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan literasi maklumat. Dan juga terdapat beberapa lagi kemahiran-kemahiran yang perlu dipelajari dalam dasar PAK 21 ini. Ciri-ciri guru yang diperlukan pada abad ke-21. Antaranya ialah ciri-ciri guru itu ialah menguasai subjek, kandungan kurikulum, mahir dan berketerampilan dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran, memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka, memahami psikologi pembelajaran, memiliki kemahiran kaunseling dan juga menggunakan teknologi yang terkini. Ini pula merupakan ciri-ciri murid PAK 21. Antara ciri-ciri pelajar abad ke-21 ialah berupaya membuat hubung kait, bijak menyoal, mengambil risiko, ingin tahu, tidak berputus asa mendengar dan membuat refleksi, menguasai kemahiran literasi dan bijak menjana idea, fleksibel, yakin berkomunikasi, dahagakan ilmu, berkemahiran kritis, berani mencuba, membuat inisiatif dan mampu berfikir sendiri. Model yang dipilih untuk PAK 21 ialah model bersepadu penerapan kemahiran abad 21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara elemen yang terdapat dalam model ini ialah kearifan profesional guru, pengetahuan praktikal, pengetahuan konteks dan juga refleksi. Pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara kooperatif di mana murid-murid atau pelajar bebas bersuara, berkongsi idea. Kelas bilik darjah adalah secara kondusif dan kesamaan peluang antara semua pelajar. Guru-guru akan memastikan pemilihan bahan adalah dari bahan yang terbaik dan juga akan sentiasa memberikan motivasi yang menyokong kepada pelajar. Dijelaskan di sini bahawa model tersebut menerangkan bahawa guru-guru perlulah mengintegrasikan 3 kaedah pengajaran yang merangkumi pembelajaran kooperatif, bilik darjah yang kondusif dan bermotivasi, juga berdasarkan kepada kearifan yang mereka miliki. Pembelajaran adalah secara kooperatif, di mana aktiviti yang menggalakkan hubungan saling kebergantungan yang positif, accountability individu, interaksi bersemuka, kemahiran sosial dan interpersonal, serta pemprosesan kumpulan
dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah kemahiran mereka dan saling menyokong, serta dididik supaya menerima dan menghormati perbezaan antara ahli dalam kumpulan. Teori yang dipilih ialah teori instruktivisme, di mana teori ini menekankan kepada konsep guru adalah insan utama dalam menyampaikan ilmu secara langsung kepada murid-murid, dan juga guru akan mengajarkan pengetahuan kepada pelajar melalui perintah-perintah secara berbicara, memberikan perintah, menanamkan pengetahuan dan menerima informasi serta memahami. Ini merupakan pendekatan yang diamalkan dalam teori instruktivisme, dan pendekatan ini percaya bahawa pengetahuan seseorang pelajar itu berada di luar diri murid, dan guru itu perlulah memberikan pengetahuan kepada murid-murid tersebut. Instruksi atau perintah yang diberikan adalah tanpa membezakan kemampuan pelajar, dan kemajuan semua pelajar berada pada tingkat yang sama. Isu penggunaan kaedah mengajar secara konvensional merupakan salah satu isu dan cabaran yang dihadapi dalam PAK 21 ini. Pembelajaran abad ke-21 hendaklah menjurus kepada penggunaan sumber teknologi bagi menyediakan PDP yang efektif dan fleksibel. Namun, guru-guru masih menggunakan kaedah konvensional dan pengajaran masih lagi terhad menggunakan buku teks, dan juga masih lagi menggunakan teknik hafalan dan tertumpu kepada pengetahuan tertentu saja. Selain itu, isu dan cabaran yang dihadapi ialah dalam menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Kajian yang telah dibuat oleh Ismail 2016 menyatakan bahawa kepentingan menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar telah mendorong KPM untuk memantapkan lagi usaha ke arah menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Bagi mengatasi isu dan cabaran tersebut, antara cara-caranya ialah penyediaan kepada pedagogi yang lebih kreatif, di mana guru-guru hendaklah menyediakan PDP yang berintegrasikan ICT dan juga relevan kepada pelajar agar pelajar mudah faham sesuatu pengajaran apabila guru menggunakan kaedah tersebut. Menurut Faridah Nazir et al. 2016, guru-guru abad ke-21 perlu memiliki kekuatan minda, ketangkasan daya cipta, kemantapan idealisme dan kekuatan diri. Kenyataan ini disokong oleh Mary Yap pada tahun 2015 yang menekankan bahawa kemahiran pedagogi adalah bersifat holistik, dan kemahiran-kemahiran yang diajar berasaskan teknologi dapat mencukil kemahiran berfikir aras tinggi murid bagi mengukuhkan lagi pembelajaran murid-murid tersebut. Selain itu, pengenalan kepada kehebat merupakan salah satu cara lagi untuk mengatasi isu dan cabaran yang dihadapi dalam PAK 21, di mana kajian yang telah dijalankan oleh Nur Azidawati, Tuan Mastura dan Kamisa Usman pada tahun 2011 menunjukkan bahawa masih ada lagi pelajar yang masih tidak tahu untuk menzahirkan idea walaupun mempunyai idea yang baik. Banyak pengkaji telah mengkaji kaedah pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi ini, dan seterusnya KPM telah memperkenalkan kehebat ini, di mana kemahiran ini mengupayakan untuk mengaplikasikan murid-murid berupaya mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakbulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Kesimpulannya, pembelajaran perlulah mengikut arus perkembangan semasa dan hendaklah diwarnai dengan kemajuan dari segi teknologi maklumat dan komunikasi. Proses penyediaan yang PDP ini dipandang serius bagi memastikan pembelajaran berjaya disampaikan, seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan negara dan keberhasilan pelajar khususnya. Kemahiran pedagogi abad ke-21 guru perlu disusun rapi dan diperhalusi secara terperinci dengan nilai dari pelbagai sudut. PAK 21 penting bagi memastikan kualiti sistem pendidikan negara setanding dengan negara maju yang menghasilkan kualiti pelajar yang terbaik dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Sekian, terima kasih.